Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk PDPR minggu ini, kita akan masuk bab 8, daya dan tekanan. So, slide ini disediakan oleh Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMK Ulu Tiram. So, kita ucap terima kasih untuk dia. So, subtopik 8.1 iaitu tekanan dalam bendalil. Konsep tekanan dalam bendalil dalam suatu sistem tertutup. So, fokus kita ialah tentang tekanan dalam bendalil. Bendalil maksudnya air lah, air, minyak. Jadi dalam satu sistem tertutup. Satu sistem tertutup ialah contoh macam awak tengok dekat sini dalam botol ini. Okey, jadi bila air di dalam botol ini, maksudnya inilah yang dimaksudkan dengan sistem tertutup. Okey. Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem itu. Air daripada lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan dalam air. Okey, apa yang dia maksudkan kat sini ialah bila awak masukkan air kat sini, awak tutuplah dulu lubang ini, lubang atas, tengah dan bawah tutup dulu, awak isi penuh dengan air. Lepas tu bila awak buka lubang ini, awak akan dapat tengok air yang paling bawah dia akan pancut paling jauh. Kenapa? Sebab tekanan dari atas pergi ke bawah. So sebab dia dapat paling jauh. Okey. Kemudian yang kat tengah dia sederhana. Kenapa? Ditekan sampai sini saja, tak jauh. Tadi lebih jauh kan? Okey. Dan yang ketiga, kalau awak tengok, yang ini dia pancut paling dekat. Kenapa? Sebab tekanan dia tak jauh. Itu sebab nampaknya berbanding dengan yang kedua dia lebih jauh. Dan yang ketiga lebih kuat tekanan tu sebab nampak dia paling jauh. Okey. Kemudian jika tekanan dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Jarak tambahan yang sama seperti dalam rajah. Seperti yang awak nampak dalam rajah ini. This one. Okey. So maksudnya bila tangan awak picit sini, jarak ini akan bertambah sebanyak D jarak. D itu kita tak pastilah. Kalau kata 5, semua 5. Kalau kata 10, semua 10. Maksudnya pertambahannya adalah, tengok sini, jarak tambahan yang sama. Okey. Jadi ini yang awak kena belajar dalam bab ini, iaitu prinsip Pascal. So apa itu prinsip Pascal? Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir, jadi cecair ataupun gas, dalam satu sistem tertutup adalah seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Secara seragam pada keseluruhan bendalir dan pada semua arah. Maksudnya kat sini, bila awak tolak yang omboh ini ke bawah, jadi tekanan yang sama pergi ke sini dan pergi ke sini. Dia adalah tekanan yang sama. Okey, prinsip operasi sistem hidrolik. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan. Pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Dan sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat, seperti menghasilkan daya output besar untuk mengangkat beban yang besar. Kalau kat sini kamu akan nampak ini macam omboh tadi lah. Ini ialah omboh dia. Ini ialah batang dia. Ini sekejap tukar warna. Okey.
So ini ialah omboh dia, ini silinder dia tadi, ini beban dia. Lebih kurang macam itulah dia punya tadi. Okey. Jadi kita boleh lukis, tukar omboh tadi jadi macam ni. Jadi dia akan ada dua silinder. Silinder yang kecil dan silinder yang besar. Dia akan ada silinder yang kecil di sini dan silinder yang besar kat sini. Dan kedua-dua silinder ini bersambung macam ni. So ini ialah sistem yang tertutup. Jadi sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan dekat sini. Inilah disebut sebagai luas permukaan. Ini luas permukaan untuk A1. Kenapa A? A ialah area dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ialah luas. Manakala sini pula, inilah yang disebut sebagai A2. Okey. Benda yang lazim digunakan ialah air atau minyak. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk yang tetap, dan tidak boleh dimampatkan. Itu sebabnya kenapa tekanan dapat dipindahkan secara seragam ke semua arah. Okey. So, kalau kita ikut yang ni, mengikut prinsip Pascal, mengikut prinsip Pascal, tekanan dikenakan oleh omboh kecil adalah sama. Tengok ya. Tekanan yang dikenakan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan dihasilkan pada omboh yang besar. Jadi, apa yang kita boleh katakan sini ialah ini kita anggap sini nombor 1, sini kita anggap nombor 2, dan kita anggap pressure 1 adalah sama dengan pressure 2. Pressure ialah tekanan, daya lah. Jadi dalam daya, rumus daya ialah pressure ialah tekanan. Tekanan di silinder 1 adalah sama dengan tekanan di silinder 2. P1 sama dengan P2. Dan untuk rumus pressure adalah force divide by A. Maksudnya ialah dalam bahasa Melayu, daya dibahagi dengan luas. So, kalau kita tukar rumus ni, P1 sama dengan P2, dia akan jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey. Saya tulis kat sini supaya nampak sikit. F1 per A1 equal to F2 divide by area 2. So, kita clearkan. F1 per A1 is equal to F2 divide by A2. Jadi, kita anggaplah sini luas tadi, luas omboh ialah, anggaplah sini kawasan ni yang saya bulat ni, ini anggap sebagai 1. Sini awak anggap sebagai 2. Kita selesaikan 1 dulu. F1 ialah 10 Newton dibahagi dengan luas ialah 2 cm persegi. Luas dia persegi. Okey. Kemudian dekat sini ini ialah nombor 2. So 2 pula ialah kita tak tahu berapa daya dia. So kita letak saja F2 bahagi dengan berapa luas dia? Luasnya ialah 100 cm persegi. Jadi rumusnya jadi 10 N divide by 2 cm persegi sama dengan
F2 yang kita cari bahagi dengan 100 cm persegi. Awak selesaikan ini jadi berapa? Jadi 5 Newton sentimeter negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab 2 tu di bawah bawa ke atas, jadi negatif 2 sama dengan F2 per 100 cm persegi. Jadi sekarang ni awak pindahkan ini pula ke sebelah, kita akan dapat F2 bersamaan dengan 5 N cm darab dengan 100 cm. So sentimeter, satu negatif, satu positif, dia akan menghapus sama sendiri. Jadi F bersamaan 5 darab 100 adalah 500 N. Jadi dekat sini beban dia akan jadi 500 N. So itu sebabnya dengan menggunakan hanya daya 10 Newton, kita dapat menghasilkan daya sehingga 500 N. Maksudnya 50 kali ganda dengan menggunakan prinsip Pascal. So benda yang saya kira tadi, lebih kurang dia guna, inilah dia punya tu rumus tadi. So aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan. Sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. Jadi 3 contoh aplikasi prinsip Pascal ini ialah pertama jet hidrolik, brake hidrolik dan kursi rawatan gigi. Ada 3 benda ni. Dan yang pertama sistem jet hidrolik. Jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel memperbaiki kereta. So biasanya kalau awak pergi bengkel kereta, awak memang akan jumpa benda ni. Yang ini dikata low profile 3 ton double cylinder jet. Benda ni ada banyak jenis, ada yang 2 tan, ada yang 5 tan, ada depends dengan apa kegunaan dia. Okey, dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang. Tuas ini ini ialah tuas warna hitam. Okey, ditolak naik atas, naik turun untuk mengangkat omboh besar yang berbeban ke atas dengan injap lepas tertutup. Inilah yang saya bulat ni, yang saya lewatkan merah ni, inilah namanya tadi omboh besar. Sebaliknya apabila injap pelepas dibuka, omboh besar yang terbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Okey, di manakah injap pelepas? Injap pelepasnya this one. Ini ialah injap pelepas. Kalau kamu perasan, kalau kamu ke kedai bengkel kereta kan, bila dia dah naik, awak perasan tak dia akan pulas tuas tu. Dia pulas perlahan supaya kereta tu pun turun perlahan. Kalau kamu pulas laju-laju, benda tu turun laju-laju, kereta awak terhempas, awak pun marah nanti. Jangan. Jadi yang sistem jet hidrolik, konsep dia macam ni. Okey. So dia ada tuas, inilah dia ada tuas. Ini dia omboh kecil kat sini. Lepas tu dekat sini ada injap. Ini injap yang pertama, ini injap yang kedua, dan ini ialah injap pelepas. Kamu kena fokus dekat 3 benda ni nanti sebab penjelasan tentang sistem jet hidrolik ni ada kaitan dengan 3 benda ini. Okey. So kita tengok macam mana dia bertindak. So yang pertama, bila kita nak tambah ketinggian omboh besar yang terbeban, 1, tuas ditolak ke bawah. Jadi yang ini, pangsi ni akan naik atas menyebabkan omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. So bila tekanan, tengok arrow warna merah. Okey, dia tolak. Dan kalau kamu perasan, injap A dia tertutup. Tapi injap B terbuka. Kalau dia tertutup, macam mana benda lain itu nak bergerak? Jadi dia terbuka disebabkan oleh tekanan tadi, dan dia masuk ke dalam ni, nombor 3 ni, iaitu tekanannya ke dalam omboh besar dan terbebannya akan menolak ke atas, dan omboh besar akan naiklah sampai mana yang awak nak. Okey, dan di sini awak nampak injap pelepas masih tertutup.
Okey, sebab tertutup, kalau terbuka macam mana dia naik kan? Sebab dia mengalir balik. Jadi dia mesti tutup. Jadi bila dia cecair itu terperangkap, jadi dia akan menolak beban itu naik ke atas. Ingat injap A tutup, injap B buka, injap pelepas tertutup. Dan cecair itu bergeraklah ke arah silinder yang besar. Kemudian bila dah sampai ke tempat yang kedudukan tu yang kita nak, injap A terbuka dan injap B tertutup. So bila awak dah sampai di mana kedudukan yang awak nak, awak berhenti pump, awak akan perasan cecair tak bergerak kan, jadi B akan tertutup, tapi A pula terbuka. Kenapa? Sebab cecair daripada takungan cecair ini masuk ke sini untuk isi balik ruang kosong yang telah minyak kosong yang dah masuk ke dalam silinder besar. Okey, dan kalau kau perasan injap pelepas masih tertutup. Itu sebab nampak beban masih dekat atas, sebab cecair itu masih terperangkap dekat area sini. Dia masih terperangkap kat sini. Okey, tuas ditolak ke atas. Cecair daripada takungan mengalir ke bawah omboh kecil melalui injap A yang terbuka. Dan nombor 3, tekanan cecair yang dikenakan pada omboh besar untuk mengekalkan kedudukan omboh besar. Dan keempat, kedudukan omboh besar dikekalkan. Inilah yang berlaku. Kan, cecair dah masuk tadi kan, jadi dia kena isi balik. And then, bila dah selesai tugas, kita akan buka injap pelepas. Injap A pun terbuka, injap B pula yang tertutup. Maksudnya, daripada nombor 1, injap pelepas dulu buka. So, bila dah buka, cecair daripada silinder besar akan mengalir masuk ke dalam takungan cecair. Okay, omboh besar mengenakan tekanan ke atas cecair. Mula-mula injap pelepas dibuka dan omboh besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. So, bila dia tekan ke bawah, ingat injap B tadi tertutup. So, mana dia nak pergi? Dia kenalah pergi ikut injap pelepas tadi. So, dia akan masuk balik ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas, dan injap A pun terbuka. Maksudnya dia masuk mengalir balik, isi balik ruang kosong yang ada dekat bawah, dekat silinder kecil. So, benda ini berulang sehingga sebanyak mana yang kita perlulah. So, sistem brake hidrolik benda yang sama juga, di mana dia punya pedal tu dekat brake pedal kaki lah, brake pedal, di mana brake pedal akan bersambung dengan master silinder. Minyak warna kuning ni akan sampai kepada caliper, dan caliper itulah yang akan menggenggam disc brake. Okey. Brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan dan memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. So, ini dia punya gambar raja. Okey. So, sebelah kiri adalah brake depan. Yang ke sebelah belakang ialah untuk brake roda belakang. Okey. So, untuk depan, dia akan disebut sebagai brake cakra. Belakang dia akan disebut sebagai brake gelendong. Kalau dalam bahasa Inggeris, brake gelendong ni namanya drum. Brake drum. Okey. So, macam mana dia bermula? Bermula dari nombor 1. Nombor 1 ialah awak picit brake pedal. Minyak yang ditolak oleh pada silinder utama akan pergi mengikut pipe logam ini. Pergi kat sini. Kalau ke depan lah, kita cerita brake depan dulu. So, dan brake depan, minyak ini akan tolak. Dia akan tolak ke dalam silinder. Dia akan menolak silinder brake, dan dia akan mengapit piring keluli yang dipasang di roda hadapan. So, warna oranye ni, brake pad ni, dia akan apit piring keluli ni. Dia akan memperlahankan atau memberhentikan kereta. Ini cerita brake pad di hadapan. Brake pad di belakang, bila awak tekan brake, minyak itu mengalir pergi ke silinder brake. Silinder brake ini pula akan menolak gelendong brake, dan pelapik brake pula akan menolak tekanan dia ke dinding drum tu lah, dinding gelendong tu lah, supaya kereta ID perlahankan. So, fokus utama sini ialah awak kena faham macam mana pengaliran nombor 1, 2, 3 tu sampai nombor 4. Itu fokus awak. Benda yang sama kita dah sebut tadi. So, kerusi rawatan gigi, operasi kerusi rawatan gigi dihubung kaitkan dengan sistem hidrolik. Itu sahaja. Okey.
So next, hubungan kait antara hal laju bendalir dengan tekanan. Tekanan bendalir adalah sama pada bendalir tidak mengalir. Tekanan bendalir adalah sama pada bendalir yang tidak mengalir. Faham tak? Maksudnya, bila air itu tak mengalir, aras air itu samalah. Dia tak bergerak kan? So, bila dia tak bergerak, awak takung air, awak isi air, dia akan pada aras yang samalah pada setiap silinder ini. Dekat yang besar ni, dekat yang kecil ni adalah sama. Kenapa? Sebab tekanannya adalah sama. Okey. So, rajah 8.10 menunjukkan bahawa bendalir di P1, P2, P3 adalah sama kerana bendalir itu tidak mengalir. Tapi, apabila awak dah start buka dia punya tu, kesan tube venturi. Kesan tube venturi. Apa itu tube venturi? Yang halus-halus ni. Ini. Yang ada besar, yang ni. Yang ada besar. Lepas tu kecil. Besar balik. Lepas tu dia ada silinder. Macam ni. Inilah yang dinamakan sebagai tube venturi. Tube venturi merupakan tube tidak seragam dengan bahagian tengahnya lebih sempit. Dan dalam rajah itu, apabila bendalir mula mengalir, hal laju bendalir di P2 adalah lebih tinggi daripada hal laju bendalir di P1 dan P3. Dan semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendahlah tekanan bendalir yang melalui bahagian yang sempit. Okey, kita tengok hal laju dulu. Okey. So, bila dia bergerak, bila cecair ni, maksudnya hujung ni kamu buka. Hujung ni kamu buka. So, tekanan oleh air ni sebab dia tinggi kan, dia akan menekan air tu dan bergerak ke sini. Okey. Dan hal laju air ini adalah seragam dekat P1 sehinggalah dia masuk P2. Bila masuk P2, hal laju air dia akan meningkat. Macam awak main dengan hosepipe, apa jadi bila hujung hosepipe itu awak picit? Macam mana bentuk air yang akan terasa? Awak akan lihat air itu akan mengalir dengan lebih laju kan? Jadi sekarang ni P2 kelajuan hal laju, kita cerita pasal hal laju je dulu. Hal laju di P2 adalah lebih besar daripada P1. And then bila dah lepas kat P2 yang lorong kecil ni, dia pergi ke lorong besar balik. Adakah dia makin laju? Tidak, dia akan jadi lebih perlahan. Tapi adakah dia lebih perlahan daripada P1? Tidak, sepatutnya dia lebih laju dari P1. Jadi sekarang ni jadinya P2 lebih laju dari P3, tapi P3 lebih laju daripada P1. Okey, ini yang awak kena faham. P2 lebih laju daripada P3 dan P3 lebih laju daripada P1. Ini senang cerita macam awak bawa motosikal lah. Awak bawa motosikal, okey, awak bawa motosikal bawa kelajuan 40, pergi ke P2 awak bawa kelajuan 100. Lepas tu kamu tekan brake. Adakah tekan brake awak mengejut jadi 40 balik? Tak mungkin kan? Mesti dalam 70 ke. Lebih kurang macam tu lah konsepnya. Boleh faham? Okey, kemudian kedua, semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir yang melalui bahagian yang sempit ini. Ingat tadi, paling laju tadi ialah P3 lebih laju daripada P2 lebih laju daripada P1. Maksudnya yang paling laju P3, P1 lah paling perlahan. Dan dia kata makin rendah tekanan di dalam bendalir melalui bahagian yang sempit ini. Maksudnya bila laju, maksudnya kat sini bila hal laju awak naik, tekanan awak akan rendah. Itu maksud ayat ni. Maksudnya P3 paling laju kan? Perasan tak dia punya aras air paling rendah? Betul kan? Hal laju P2 dia lebih rendah daripada P1. P1 adalah yang paling tinggi. Kenapa P1 paling tinggi? Sebab P1 adalah hal laju yang paling rendah. Hal laju paling rendah, tekanan paling tinggi. Hal laju paling laju, tekanan
tekanannya adalah paling rendah. Boleh faham yang ni? Hal laju tinggi P3. So dia punya ni rendah. Kalau hal lajunya rendah dekat sini, ni hal laju rendah P1, tekanannya adalah tinggi. Itu saja maksud ayat tu. Hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. So, kenapa belajar benda tu? Benda tu ada kaitan dengan orang ini, prinsip Bernoulli, iaitu insan saintis yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli ni kata kalau hal laju tinggi, tekanan rendah, dan kalau hal laju awak rendah, apa jadi dengan tekanan? Tekanan akan tinggi, akan berlawanan. Apabila bernalir melalui kawasan sempit, hal laju bernalir akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Inilah prinsip Bernoulli. So, dekat mana aplikasi prinsip Bernoulli ini dalam kehidupan kita seharian? So, aplikasinya adalah dekat prinsip Bernoulli menyatakan bahawa benda yang bergerak dengan hal laju tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah di kawasan tersebut. So, dia ada kaitan dengan sayap kapal terbang. Jadi apa yang fokus awak kat sini ialah first, this one. Ini. Daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang adalah terhasil daripada bentuk aerofil. Apa itu bentuk aerofil? Ini, sayap ini yang ada bentuk bujur ni. Inilah yang dinamakan sebagai bentuk aerofil. Manakala sudut serang pula ialah ada kaitan dengan sudut udara itu. Ada kaitan dengan sudut itu. Senang cerita macam awak tengok arus air lah. So, bila dia kena kat sini, bila angin tu kena kat sini, dia hanya belok sedikit sahaja. Tapi kalau dia kena dekat sini, perasan tak? Dia kena corner jauh sikit, pusing jauh sikit, baru dia pusing ke bawah. Saya padam, kita ulang balik. Kalau udara itu kena dari atas, udara tu datang dari atas, so dia kena sini, dia belok sikit saja. Berbanding kalau di atas, dia kena sini, dia kena corner jauh. So itu yang menyebabkan perubahan. Jadi dekat atas ini dia belok sedikit saja. Macam bawa motor, kalau bawa motor belok sikit masih dapat laju tak? Boleh kan? Masih boleh laju kan? Tapi kalau kamu belok ni, brake, lepas tu masuk bawah, kamu kena perlahan kan? Itulah konsepnya. Jadi itu sebabnya awak tengok kenapa dekat sini dia kata aliran udara berhalaju tinggi. Jadi tekanannya adalah rendah. Tapi dekat bawah ni aliran udaranya halajunya rendah. Jadi tekanannya adalah tinggi. Itu sebab dia dapat this one, yang disebut sebagai daya angkat. Jadi macam mana kalau dia nak landing? Kalau dia nak landing, aerofil ni, yang ini, dia akan jadi macam ni pula. Dia akan turun ke bawah. Jadi bila kena udara, yang dekat sini pula dia kena, dia jadi hal laju dia jadi rendah. Jadi tekanannya adalah tinggi. Jadi dia akan tolak kapal terbang itu jatuh turun ke bawah untuk landing. Sama juga konsep dengan penunu Bunsen. Dalam konsep penunu Bunsen, kalau kamu nampak yang warna merah ni, this one, gas warna merah ni, so gas berhalaju tinggi dengan tekanan yang rendah. Kenapa halaju dia tinggi? Sebab lubang tong balang gas ni ditebuk dengan kecil. So bila lubang dia kecil, halajunya tinggi. Bila halajunya tinggi, tekanannya adalah rendah. Manakala dekat lubang ke atas yang dekat ni, udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Jadi udara dengan gas akan bercampur dekat bahagian atas tu, dan aliran tu akan menyebabkan peluru Bunsen menyala.
Helikopter pula macam mana? Helikopter pun guna konsep yang sama, di mana dekat area ni yang saya bulat ni, itu fleksibel lah. Dia fleksibel, membolehkan bilah tu, seperti orang nampak sekarang ni, bilah tu tak seimbang lah. Dia turun dekat depan, dia turun dekat belakang, dia naik sikit. Tujuannya ialah dia nak hasilkan udara berhalaju tinggi, tekanan udaranya rendah, dan aliran udara berhalaju rendah dan tekanan tinggi, supaya dapat menghasilkan daya angkat yang menyebabkan helikopter itu naik ke atas. Dan sama konsep dekat kipas drone. Drone pun sama. Aliran udara berhalaju tinggi dekat atas, jadi tekanannya rendah. Tapi aliran udara berhalaju rendah dekat bawah menyebabkan tekanan dia tinggi. Inilah yang menyebabkan drone boleh terbang ke atas. Okey, garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Kita kat Sarawak tak ada lah. Jadi awak boleh tengok benda ni, kalau awak perasan awak tengok dalam movie lah. Selalu kan kalau ada LRT ke, ada kereta api ke, awak akan perasan dekat situ, tengok gambar rajah tu. Awak akan perasan ada line warna kuning yang saya gariskan sekarang ni. Sekejap. Tukar. Ni saya gariskan sekarang ni. Warna kuning ni. Inilah garisan keselamatan. Okey, itulah gambarnya garisan keselamatan, di mana aliran udara adalah berhalaju tinggi dan tekanan udaranya adalah rendah di kawasan di antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. Besar kemungkinan jika terdapat orang berdiri melepasi garisan kuning, maksud dia lebih dekat dengan kereta api, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Benda ni kita boleh ambil contoh, kalau paling hampir kita, pernah tak awak naik motosikal, dipotong oleh lori. Bila awak dipotong oleh lori, apa awak rasa? Awak rasa awak seolah-olah ditarik ke arah lori kan? Itulah konsep yang sama dengan kereta api ni. Jadi, kamu kena berhati-hatilah. Okey, dengan itu tamatlah untuk bab 8.